juga rakan-rakan yang istiqomah biasa mengikuti kelas doa setiap minggu di hari Ahad. Di apa yang Ustaz bicarakan tadi, hari ini adalah hari yang terakhir bab suci, dan kemungkinan kuliah yang terakhir juga untuk 20 menit kuliah doa ni lah yang diajarkan oleh Surah Ismail pada setiap hari Ahad. Itulah kita guna boleh bersemoga di surau dan kuliah-kuliah yang kebanyakan di Selangor dah bermula. Dan kata ribuan terima kasih kepada yang istiqomah bersama pada setiap hari Ahad. Dan tidak mahu masa lagi, saya jemput pada Ustazah Ramli untuk teruskan. Boleh saya? Okey, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Terima kasih kepada Abang Zaki yang dihormati, lagi dikasihi pengerusi Al-Fadhil, tuan pengerusi kita, dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Surah Haji Ismail, dan tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tuan-puan, kita akan sambung tajuk terakhir kita, iaitu tajuk terakhir dalam bab bersuci. Cantik, hari ini kita akan habiskan tata cara bersuci ataupun tata cara bersuci najis sederhana. Ada 3 langkah. 3 langkah kita dah sebut tuan-puan minggu lepas. Cuma hari ini kita akan bincang ataupun kita akan fokus special case, iaitu kes yang tertentu melibatkan ciri-ciri najis yang sukar untuk kita hilang. Bagaimana cara untuk kita buat, bagaimana cara untuk kita buat sekiranya kita proses untuk menghilangkan najis ataupun proses untuk menghilangkan ciri najis, sifat najis itu tak mampu untuk kita hilangkan. Ini kita panggil special case di dalam subtopik najis ataupun di dalam tajuk kecil cara ataupun langkah bersuci najis yang sukar untuk menghilangkan ciri-ciri ataupun sifat najis. Bagaimana cara yang diberi ataupun bagaimana hukum yang ditetapkan oleh syarak. Baik, sebelum daripada itu tuan-puan, kita akan ulang sedikit sahaja langkah dia sebab dia melibatkan langkah juga sebelum kita masuk tajuk kita, iaitu jika telah dibasuh. Itu dia punya sambungan hari ini. Muka surat, kalau versi Jawi, muka surat 12 perenggan yang kedua. Muka surat 12 perenggan yang kedua, jika telah dibasuh didapati tiada hilang rasanya. Jadi ciri najis ini tuan-puan ada 3 ciri. Ciri najis ini ada 3. Yang pertamanya rasa najis, yang keduanya ialah bau, yang ketiganya ialah warna. Jadi 3 ciri ini kita mesti hilangkan ke semua 3 ciri. Melainkan isu dia tuan-puan melibatkan proses dia sukar ataupun tak mampu untuk kita hilangkan salah satu daripada 3 ciri ini. Apa hukum yang telah ditetapkan oleh syarak yang kita akan tengok. Baik, seperti biasa tuan-puan, 3 langkah bersuci najis sederhana. Najis sederhana ada 3 langkah yang mesti kita buat. Najis ringan ada 2, najis sederhana ada 3 langkah, najis berat juga ada 3 langkah. Baik, apa langkah yang pertama yang perlu kita follow yang telah ditetapkan di dalam bidang kuasa syarak? Pertamanya mesti kita buang air najis. Ini proses yang pertama yang mesti kita ikut, tak boleh skip. Yang pertama ialah buang air najis ataupun buang diri najis. Cara buang kita telah bincang sebelum daripada ni. Ada 2 cara. Pertamanya kita boleh lap atau kita boleh buang dengan cara lap ataupun dengan ambil tisu, ambil kain, buang, ataupun dengan kita sedup
sama ada sedut itu dengan vacuum ataupun dengan alat apapun. Kita sedut buang air najis. Cara yang keduanya ialah kita buang dengan air. Cara yang kedua, kita buang air najis dengan air, iaitu dengan pancuk air ataupun dengan cirus air, dengan spray air, sehingga air dia hilang ataupun air dia tak nampak. Air dia dah hilang. Itu cara ataupun langkah yang pertama. Apabila settle langkah pertama, barulah kita boleh terus kepada langkah yang kedua. Selagi tak settle langkah pertama, tak boleh untuk kita terus ke langkah yang kedua. Kalau kita terus ke langkah yang kedua, dia tak akan jadi suci. Sebab kita nak basuh ni tuan-puan, basuh tempat kena najis, bukan kita nak basuh najis. Selagi mana ada air najis, selagi mana ada diri najis, maka selagi tu kita mesti clearkan, kita mesti buang, kita mesti lap, kita mesti sedut, kita mesti vacuum, perah dan sebagainya. Kenapa? Kerana yang kita nak basuh ini adalah tempat kena najis. Yang kita nak basuh kesan daripada najis itu. Kesan masih ada, baunya masih ada. Sebab apa? Sebab itulah yang kita nak hilangkan dengan langkah yang kedua. Jadi langkah yang kedua tuan-puan, kita nak buat apa? Langkah yang kedua ini kita basuh. Langkah yang kedua, kita basuh sehingga suci. Cuma basuh tu kita dah beritahu ataupun kita dah bincang minggu lepas tuan-puan. Cara ataupun dia panggil cara yang ditetapkan oleh syarak. Cara basuh. Ada cara dia. Apa cara yang ditetapkan oleh syarak? Cara basuh dia. Syarak menetapkan mesti cara kita kena buat mesti air, warib ataupun datang ke tempat kena najis. Itu cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Mesti air datang ke tempat kena najis. Sebab itu kita panggil apa perbuatan kita? Kita panggil jirus, ataupun kita panggil cucur, ataupun kita panggil spray. Buat apa pun nama tak kisah, asalkan syarat yang ditetapkan oleh syarak, air mesti kena, warib mesti jatuh ataupun kena tempat yang ada yang kesan najis, tempat ataupun bekas yang ada kesan-kesan najis. Jadi air kena datang. Sama ada apabila air datang ke tempat itu, air itu mengalir atau air itu bertakun, itu tidak menjadi isu. Yang penting kekuatan dia ataupun yang ditetapkan oleh syarak, mesti air itu datang. Jadi itu cara basuh dia. Dan basuh ni pula tuan-puan, yang kedua dia ada dua cara. Pertamanya mesti air datang ke tempat kena najis ataupun kita panggil mesti jirus, mesti cucur. Yang keduanya dari sudut cara basuh dia dari sudut bilangan. Berapa kita nak gosok, berapa kali kita nak gosok, berapa kali kita nak basuh. Jadi gosok kita, basuh kita wajibnya tuan-puan satu kali, iaitu sehingga hilang ciri-ciri najis. Sehingga hilang ciri-ciri najis. Apabila hilang ciri najis, sama ada gosok kita dua kali jirus, 3 kali jirus, 4 kali jirus, kali keempat jirusan itu barulah zon hati kita suci. Maka kali keempat itu dikira kali pertama. Kali pertama ini tuan-puan, basuhan yang menghilangkan najis, basuhan yang menghilangkan ciri-ciri najis. Maka inilah dia dikira kali pertama yang dianggap sebagai, yang dikira ataupun dianggap sebagai wajib. Selepas daripada basuhan itu tuan-puan, sunat meniga. Jadi kesimpulan tuan-puan, bilangan basuh sunat meniga, adapun wajib satu kali ataupun kali pertama itu wajib, kali kedua itu sunat, kali ketiga itu sunat. Dia tidak wajib 3, bukan wajib meniga, tidak. Adapun basuhan najis mughallazah, itu wajib 7 kali. Adapun mutawassitah, najis yang sederhana, dia wajib 1 kali saja, iaitu basuh yang menghilangkan najis. Kemudian sunat meniga, sunat 2 dan tu diikuti dengan 3 untuk dapat apa dia tuan-puan, untuk dapat pahala sunat. Baik, langkah yang ketiga tuan-puan, langkah ketiga penilaian. Jadi apabila kita gosok, nak nilai suci ni, gosok basuhan pertama ni, nak nilai suci ni, bagaimana cara penilaian dia? Ini langkah ketiga. Langkah 3 tuan-puan, penilaian berdasarkan kepada level zon hati kita, bukan yakin, tidak disyaratkan yakin, iaitu syarat menetapkan cara penilaian berdasarkan standard zonnun, standard kita panggil kuat perasaan hati kita, rasa hati kita, cenderung hati kita
dengan basuhan tonyoh ataupun gosok level ni dah suci. Itu cara penilaian berdasarkan zon. Settle tuan-puan 3 langkah. Apabila hati kita anggap hati kita dah cenderung, dah kuat kata suci, maka suci tempat itu. Barulah dihukumkan suci tempat tersebut. Yang kita nak bincang hari ni tuan-puan, apa kita nak bincang, sekiranya gosok kita, basuh kita, jirus kita beberapa kali, tetapi sukar untuk hilang, tak mampu nak hilang ciri, macam mana cara nak buat? Itu yang kita nak bincang. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jika telah dibasuh, didapati tiada hilang rasanya, jadi dia punya ciri najis ni tuan-puan ada 3. Ciri-ciri najis ada 3, sifat najis ada 3, dan ranking dia ataupun dia punya kedudukan ciri yang kuat diambil kira di sisi syarak. Yang pertamanya tuan-puan, ciri yang pertama ialah rasa. Rasa ini dianggap ciri yang kuat yang mesti kena hilangkan terlebih dahulu. Ciri yang kedua barulah diambil kira bau dan juga warna. Jadi bau dan warna dia lain hukum, rasa lain hukum. Jadi ada 2 isu yang kita nak bincang pada pagi ini, iaitu pertamanya, kes yang pertama, isu sekiranya basuhan kita sukar untuk hilang ciri, ciri apa? Bukan bau, bukan warna. Pertamanya ciri rasa kena lidah ataupun rasa dengan tangan. Rasa dengan tangan dan rasa dengan lidah. Tapi tak wajib kita rasa dengan lidah. Memadai kita rasa dengan tangan. Ciri yang kedua tuan-puan, ciri yang kedua apa dia? Ciri yang keduanya ialah bau dan warna. Kalau tak hilang bau, tak hilang warna, itu kes yang kedua, itu hukum yang kedua yang kita akan bincang. Secara umum kita bahagikan kepada 2 kes, kepada 2 hukum yang tak sama. Okey, hukum yang pertama ataupun kes yang pertama, sekiranya telah dibasuh didapati tiada hilang rasanya, rasa najis. Seperti, macam mana nak tahu rasa dia ni? Seperti pahit. Dia rasa dengan lidah. Tapi tak wajiblah kita letak di lidah kita. Jangan hanya zon sahaja. Kita basuh, zon hati kita rasa dah hilang, dah tak perlulah kita colek tangan kita, letak tempat kena najis, letak di lidah, nak tahu pahit ke ataupun rasa macam mana, bau rasa najis, tak perlu, tak wajib kerana memadai zon. Ataupun yang kedua ni boleh buat, ataupun kasab, ataupun dirasa dengan tangan, rasa kasar ni mana rasa kasar, masih kita dapat kesan dengan tangan kita, dia punya ciri najis masih ada. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh, dia payah sikit contoh bab rasa ni, untuk dirasa dengan tangan ni. Kalau warna mudah, kalau bau mudah. Tapi kalau nak rasa dengan tangan ni, nak bagi material ataupun jirin najis bagi kesan dengan tangan itu agak payah contoh dia. Tapi kita bagi contoh lah, mudah nampak. Seperti lemak lah tuan-puan, lemak binatang. Contohlah lemak binatang ni, kalau binatang tu suci, dia tak menjadi isu. Contohnya lemak binatang yang najis. Apa dia? Lemak babi contoh sahaja. Jadi lemak babi ni kita basuh di tangan kita sehingga mana tuan-puan? Sehingga kita masih lagi rasa kesan di tangan kita, masih rasa macam berlemak di tangan. Masih ada rasa macam kasar di tangan kita, masa berlemak di tangan kita. Macam orang pomeh kereta tuan-puan, minyak hitam. Orang pomeh kereta minyak hitam. Minyak hitam tak najis, contoh sahaja, nak bagi contoh. Ciri kasar ini boleh detect, boleh dikesan dengan sentuhan. Jadi pomeh ni tuan-puan, apabila dia lepas buat kerja, dia nak solat, dia akan bersihkan tangan dia, nak ambil wuduk. Apa rasa di tangan dia? Dia akan rasa macam kasar, dia akan rasa macam melekit lagi. Kenapa? Itulah dia kesan masih ada ciri-ciri benda itu. Cuma minyak hitam dia tak najis, tak menjadi isu. Cuma nak basuh ni, tak nak bagi dia menghalam air masuk. Sebab tu kita nak kena clearkan.
contohlah ada something ataupun suatu najis yang lemak dia itu masih lagi kita basuh masih terasa di tangan. Contohnya kena di tangan, lengan kita dah basuh, lemak tu masih terasa lagi. Ya, terasa dengan apa? Bukan dengan lidah, dengan tangan kita, sentuhan kita. Apabila kita sentuh, masih rasa kasar lagi, masih rasa melekit lagi. Itulah dia maksudnya ciri rasa yang boleh dikesan dengan tangan yang tak hilang, yang sukar dihilang. Yang sukar dihilang. Seperti pahit ataupun kasar, yakni kasar. Nascaya, jawab dia. Nascaya tiada dimaafkan, bahkan hendaklah dibasuh. Okey, apa cara proses dia kena buat? Wajib dibasuh. Hilangkan, langkah pertama hilangkan air, hilangkan diri, tinggal kesan saja. Yang kedua, proses yang kedua macam mana? Hendaklah, ini wajib dibasuh lagi. Kita basuh tak hilang, wajib dibasuh lagi. Wajib dibasuh lagi itu hingga hilang rasa itu. Wajib kita kena basuh sehingga hilang kesan yang boleh didetek dengan tangan kita. Kena basuh lagi. Sehingga mana? Setelah itu, jika tidak hilang juga, apabila kita gosok juga lebih daripada 3 kali, anggaran kitanya lebih daripada 3 kali dah, bukan wajib 3 pun, tapi dah lebih daripada 3 dah, tak hilang juga, melainkan dengan dipotong ketika itu, kena gunting barulah hilang. Kenapa dia cerita kena gunting ni? Nak ceritanya sukar dah, kalau gosok pun tak hilang dah. Nak bagi hilang juga kena gunting kain tu, kain yang kena najis tu. Tu nak cerita gunting tu istisna ni, nak cerita ni nak menunjukkan bahawa sukarnya kalau gosok pun tak akan hilang. Tapi kalau zon hati dia, kalau gosok sikit lagi hilang, wajib gosok. Kalau dia kata gosok lagi ni boleh hilang, wajib gosok lagi, wajib basuh lagi. Sehingga hati dia kata banyak kali dah ni, lebih 3 kali dah. Kalau gosok pun tak akan hilang, melainkan cara hilang kena gunting kain ni. Kena gunting buang kain ni. Maka ketika itu apa hukum dia? Ketika itu dimaafkanlah. Ketika itu hukumnya dimaafkan pada solat. Dalam kurungan tu tuan-puan kena adjust sikit. Dalam kurungan dia buat dikira telah suci. Sebenarnya bukan dikira suci, tetap najis. Tu kena catat sikit, kena ubah sikit, kena dobit sikit. Dikira telah suci, dia tak suci. Tetapi sebab tu dia kata dimaafkan. Ini kita asal dia. Kalau kita refer balik kita asal, kalau kita mengaji balik kita asal, sebab tu penting kepada penerimaan daripada guru. Saya sangat tekankan. Kenapa? Kerana kita terkadang bukan perlu perbetulkan, perlu didabit, perlu dicatat apa murak yang dikenaki di dalam kitab itu. Di sini tuan-puan dimaafkan, okey, dikira telah suci, bukan, tetap dihukumkan najis. Ini hukum dia, tetap dihukumkan najis, tetapi dimaafkan bawa di dalam solat. Tu ayat dia dimaafkan. Dalam kitab Arab dia akan guna istilah ma'fuan, ataupun dia panggil ma'fuan anhu la tahiran. Dimaafkan najis itu la tahiran, tetapi tidak suci. Dia hanya dimaafkan boleh solat walaupun masih lagi kesan di tangan kita ni, ada lagi kesan, ataupun di baju kita masih lagi rasa kasar, najis. Dimaafkan untuk solat guna baju itu, ataupun kita di tangan ini boleh teruskan solat. Hukum dia
tempat yang masih kasar itu, masih kesan, ada rasa lagi, dihukumkan tetap najis, cuma dimaafkan untuk kita solat. Dia tidak akan boleh berubah menjadi suci. Kenapa? Kerana ciri rasa lebih kuat daripada ciri bau dan warna. Itu berbeza kes pertama dengan kes kedua. Ini boleh tengok dalam kitab asal dia. Sebab tu tuan guru kita dah, kalau kita belajar, dia akan dobit di sini. Dikira telah suci itu maksud dia tetap dihukumkan najis. Tu. Baik, saya tahu. Sebelum kita pergi kes yang kedua, saya buat kesimpulan tuan-puan. Sebelum kita nak masuk isu yang kedua, adapun itu isu yang kedua. Adapun bau atau warna. Baik. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kesimpulan dia. Kalau ciri, dia ada 3 ciri. Ciri yang paling kuat yang diambil kira oleh syarak ialah ciri rasa. Sama ada dengan lidah ataupun dengan sentuhan. Tapi tak wajib dengan lidah. Jadi dengan sentuhan ini, proses dia sama. Kita buang air najis. Yang keduanya ialah kita gosok, tak hilang. Apabila tak hilang tu tuan-puan, kita kena gosok lagi sehingga mana? Asal dia kita kena gosok, kita kena basuh sehingga hilang. Tahap mana yang kita dah boleh berhenti? Tahap zon hati kita. Kalau gosok lagi pun tak hilang. Sukar nak hilang kesan ni. Nak hilang macam mana? Tak ada cara lain dah. Perlu. Melainkan cara dia ialah kena gunting. Maknanya tonyoh ataupun gosok tak akan hilang menurut zon kita. Tapi kalau zon kita kata, kalau buat sikit lagi dia boleh hilang. Wajib ketika itu kita kena gosok dan gosok. Kenapa? Kerana hati kita kata, cenderung hati kita kata kalau gosok sikit lagi boleh hilang ni, tengok gaya ni, wajib gosok. Tapi kalau kita gosok dan gosok sehingga tidak ada jalan, tidak ada cara dah untuk nak hilang, melainkan gunting. Ketika itulah hukum dia dimaafkan tempat itu, tetapi tetap najis. Dimaafkan untuk bawa dalam solat, hukum dia tetap najis. Apabila hukum begini tuan-puan, sebab itu disebut dalam kitab lain, maka apabila bertemu akan datang, sekarang ni dah okey, dimaafkan, boleh solat. Apabila situasinya ke depan ataupun akan datang, wajib kita apabila bertemu dengan sesuatu yang boleh menghilangkan, contohnya kita bertemu dengan benda yang power, boleh hilang kesan itu, wajib kita basuh balik. Kenapa hukum wajib basuh balik? Kerana, ni penting hukum tadi, kerana hukum dia dimaafkan tetapi tetap najis. Kalau hukum suci, kalau apabila akan datang bertemu dengan satu benda, sabun ke apa alat yang canggih, apa alat yang power yang boleh hilang, tak wajib dia basuh. Tetapi kalaulah dimaafkan, dia tetap najis, maka wajib dibasuh akan datang ketika mana bertemu dengan alat yang power. Itu settle tu pana. Itu penting. Sebab untuk menjawab apabila orang tanya, okey, sekarang ni dah dimaaf sebab tonyoh, gosok tak hilang juga kesan. Apa hukum dia? Hukum dia dimaafkan tetapi statusnya tetap najis. Apabila tetap najis, apabila orang tanya, kalaulah minggu depan, bulan depan bertemu dengan alat power, sabun canggih apa dan sebagainya, boleh hilang benda ni, wajib dah basuh? Jawab dia wajib. Kenapa wajib? Kerana hukum dia dimaafkan sahaja tetap najis. Satu yang jadi timbul kesan dia wajib basuh apabila bertemu dengan alat yang boleh menghilangkan ciri ataupun kesan rasa tadi. Baik, settle tuan-puan. Kita terus kepada kes yang kedua. Kedua berbeza. Sebab tu saya ulang kesimpulan kerana kes yang kedua berbeza. Dia tahap ciri yang kedua ini, warna dan bau dia lebih rendah dari segi syarak. Lebih mudah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Adapun ni panggil muqabil. Dia panggil pasangan kepada kes yang pertama. Sebaliknya tu. Kes pertama lain, kes yang kedua lain. Adapun bau, dalam kitab Jawi dia akan tulis bahu, tu salah cetak. Salah cetak. Bahu salah cetak. Ini salah cetak yang sebenar. Bukan ada yang cetak betul tapi dia cakap salah cetak. Itu dia panggil memandai-mandai. Ada juga orang baca kitab
Sebenarnya cetak betul, tapi dia sahaja yang pandai cakap salah cetak. Tu tanda bahawa networking, rantaian periwayatan dia kurang jelas, kurang jelas. Jadi kita tuan-puan, jagalah dari segi periwayatan ilmu, dari segi networking ilmu, supaya nilai ilmu dan juga keaslian ilmu terjaga. Bukan saja keberkatan ada pada networking itu, ada pada rantaian periwayatan ilmu daripada kita ke guru kita. Bukan berkat saja, tetapi yang paling penting kita nak jaga tuan-puan, keaslian ilmu itu terpelihara sampai ke anak cucu kita. Jadi kita ni tuan-puan, sebab apa? Kita kena jaga amanah, kita kena jaga disiplin periwayatan ilmu. Salah satu sebab yang besar untuk jaga keaslian agama kita, supaya dia tidak akan ada pinda meminda, tokok tambah dan sebagainya di dalam agama. Ini penting kepada penerimaan ilmu dengan orang yang betul. Di sini tuan-puan, dia memang betul salah cetak, sebab dia cetak bahu, sebenarnya bukan bahu, dia baung, ba alif waw. Tu dia salah tambah hak tu tambah. Adapun bahu, sebenarnya adapun baung ataupun warna. Dua ni, atau level ciri bau dan ciri warna. Dua ni, ciri bau dan ciri warna. Dia dua ni tuan-puan, dua ciri kes sama. Kita asingkan kes, sama je kes dia. Yang bezanya adalah kes yang pertama atas tadi. Kalau kes berkaitan dengan kasab, rasa, dia beza. Tapi bau dan warna dia satu kes. Adapun bau atau warna, apa contoh tuan-puan? Mudah. Contoh bau mudah. Warna pun mudah. Warna kita ambil darah paling mudah. Darah di baju kita warna putih. Tak kisahlah darah apa pun. Ada darah yang sukar untuk hilang, payah untuk hilang. Kita tonyo tak hilang, gosok tak hilang, buh sabun pun tak hilang, buh apa pun tak hilang. Buh tanah pun tak hilang, buh sabun pun tak hilang. Pakai sabun jenis macam-macam jenis pun tak hilang. Warna. Apa hukum dia? Sekejap lagi dia akan beritahu. Begitu juga bau tuan-puan. Apa contoh bau? Bau ni paling popular, paling topnya ialah bau yang paling kuat. Apa dia? Bau tahi kucing dan juga tahi ayan. Saya tak tahu sini panggil apa, tahi ayan moneh saya panggil lah. Di bahasa saya dia panggil tahi ayan moneh. Ada negeri dia panggil tahi ayan mona. Ada negeri panggil tahi ayan moneh. Saya tahi ayan moneh. Tahi ayan yang dia berak tuan-puan, dia lembab-lembab itu, memang power, memang dia punya bau lain macam bau dia. Kalau melekap di kaki kita, terpijak di selipar kita, terpijak di kaki kita, spray biasa dah hilang dah warna dia, dah hilang dah dia punya air, warna dia pun tak nampak, tetapi bau dia masih melekat. Bau tai kucing sangat kuat, bau tai ayam monen sangat kuat. Cara dia nak buat macam mana? Hilangkan, tapi masih lagi berbau. Apa hukum dia? Tengok proses dia. Adapun bau atau warna, jika telah dibasuh dan digosok, dam ni panggil tuan-puan, dam ni gaya bahasa syarak ataupun gaya bahasa kitab. Gosok dengan basuh itu dia panggil tafsir. Dan ni atau tafsir. Yang kata gosok tu apa dia? Dan digosok. Basuh tu dengan makna digosok. Berapa? 3 kali. 3 kali ni bukan wajib 3 kali tuan-puan. Nak ceritanya gosok ni dah banyak sehingga 3 kali ataupun lebih, tidak hilang, tetap tidak hilang bau ataupun warna. Apa hukum dia? Hukumnya hukum najis yang kita gosok, yang kita basuh, lebih dah 3 kali. Bukan gosok sekali dah, banyak kali gosok. Nak cerita banyak kali, 3 kali tu bukan wajib. Cuma wajib dia basuh sehingga hilang. Hukumnya dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Di dalam kurungan tu dikira bersih juga. Dia ni dikira suci. Hukumnya dimaafkan.
dan dikira suci. Lihat beza tuan-puan. Kalau di atas tu dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Tetap najis. Di sini ni hukumnya suci. Bukan dimaafkan. Tu nak buat terbalik tu tuan-puan. Dia terbalik. Dia ada silap teknikal tu. Silap. Dia tertukar tu. Atas pun dia buat dimaafkan. Di bawah pun dia buat dimaafkan. Sebenarnya kita boleh tengok dalam kitab asal dia. Kitab asal dia kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Jadi kitab ni tuan-puan, kita kalau nak belajar dua-dua pun boleh. Kalau nak belajar satu kitab pun okey. Tuan-puan belajar kitab Matla', tak perlu belajar kitab ni. Kalau belajar kitab ni, kitab Matla' kena belajar lagi lah, sebab kitab Matla' dia detail daripada kitab ni. Cuma nak cerita, kalau belajar kitab Matla', ambil daripada guru cantik, tak perlu belajar kitab ni, sebab kitab ni dia ringkasan daripada kitab Matla'. Kalau nak belajar dua-dua lagi cantik lah. Kitab ni dulu, kemudian baru belajar kitab Matla'. Sebab kitab Matla' dia agak tinggi silibus dia. Jangan jangan kita langkau terus kitab Matla', dia agak tinggi. Jadi kita belajar kitab mula daripada bawah, mula daripada asas, kemudian naik kitab Matla'. Jadi dalam kitab Matla' tu refer yang asal, tempat rujukan yang asal, hukumnya suci. Kalau dimaaf ini untuk yang najis tapi dimaaf. Kalau dah suci maka tak perlu dimaafkan. Hukumnya suci. Okey. Apabila suci, maka boleh tak menjadi isu. Boleh dibawa dalam solat. Dan ingat, apabila hukum suci ni, kesan dia apa tuan-puan? Kesan dia tak perlu basuh balik apabila bertemu dengan alat yang power sekalipun. Tak perlu. Kenapa? Kerana dia dah suci. Kita dah laku dalam proses buang air najis, lepas tu gosok. Lebih daripada 3 kali dah. Tak berhilang juga. Guna alat apa pun tak hilang juga ketika tu. Maka hukum dia suci kalau warna dan bau. Walaupun kuat lagi bau. Kita bersabun pun kuat juga bau. Kita berguna tanah pun kuat, tak hilang juga. Ambil daun, keduduk pun basuh. Daun keduduk antara daun yang boleh menghilangkan bau. Tak hilang juga. Apa cara dah ketika tu? Habis dah cara. Tetap tak hilang, dihukumkan suci. Dia berbeza dengan rasa. Warna dan bau dihukumkan suci. Apabila bertemu 2-3 bulan akan datang, bertemu dengan alat yang offer, alat yang canggih, wajib dah basuh? Tak wajib. Tapi kalau kita nak basuh sekadar untuk rasa okey, rasa selesa, rasa puas hati, tak apalah nak cerita wajib ataupun tidak. Baik, settle lah. Okey, selesailah tuan-puan hari ni 2 kes ataupun kita panggil 2 hukum melibatkan isu sekiranya tidak hilang kesam najis setelah mana kita basuh secara bersungguh-sungguh dengan menggunakan apa jua alat, tetap tidak hilang, maka 2 kes ini dia berbeza hukum dia. Kalau rasa maka dimaafkan, tetapi tetap najis. Apabila bertemu dengan alat-alat yang canggih yang boleh menghilangkan, kita wajib basuh balik. Kes yang kedua, kalau warna dan bau, setelah mana kita basuh dan gosok, tetap sukar untuk hilang juga, ketika itu dihukumkan suci. Tak perlu kita basuh balik. Baik, settle 2 isu. Penutupnya tuan-puan, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ini penutup kepada kitab kita ini. Maka jika najis itu sudah tiada ainnya. Ini info tambahan sahaja. Kita dah settle dah 3 langkah bersuci najis sederhana. Dah settle. Kita dah tahu melibatkan kes-kes special case pun kita dah bincang. Sekarang ini penutup dia ada 2 info tambahan berkaitan dengan cara bersuci najis hukmi dan juga berkaitan dengan cara bersih daging. Kita dah bincang minggu lepas, dan dia akan tambah sedikit lagi untuk ulangan kita sebagai peringatan. Dia ulang balik cara bersih najis, cara bersih ikan yang banyak darah, dan cara bersih daging yang banyak darah. Itu info tambah ada 3. Satunya najis najis hukmi, yang keduanya arak, yang ketiganya cara untuk bersuci ikan dan juga daging yang banyak darah. Baik, yang pertama dulu. Maka jika najis itu sudah tiada ainnya dan tiada lagi sifatnya. Ingat tuan-puan, kita dah sebut minggu lepas,
Ada dua, secara umumnya najis terbahagi pada dua kategori. Kategori pertama disebut sebagai najis aini, iaitu najis yang ada diri dan juga ada ciri. Yang kedua, kategori najis yang kedua iaitu najis hukmi. Najis yang dinisbahkan kepada hukum. Apa maksud dia? Iaitu najis yang tidak ada diri dan tidak ada ciri. Walaupun tidak ada diri, walaupun tidak ada ciri, tetapi dinisbahkan hukum tetap najis. Kenapa? Kerana tidak melalui proses ataupun prosedur syarak. Apabila walaupun dia basuh tempat itu, tetapi basuhan itu tidak mengikut langkah yang telah ditetapkan di bawah bidang kuasa syarak, maka tempat itu dianggap najis. Najis apa? Najis hukum. Walaupun dirinya tidak ada, dah dibuang dah, dan kesannya tidak ada, dah dibasuh dah, tetapi basuhan itu tidak mengikut prosedur syarak yang telah ditetapkan di bawah bidang kuasa syarak, maka tempat itu tidak boleh dihukumkan suci. Tetap tempat itu dihukumkan najis. Najis apa? Najis hukmi. Najis yang dinisbahkan kepada hukum tetap najis, walaupun dirinya tidak ada, walaupun cirinya tidak ada. Inilah yang selalu saya sebut, tuan-puan, yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dia basuh tidak mengikut langkah. Kadang-kadang tempat lantai dia ini bukan lantai macam kampung dulu. Maksudnya lantai dia ni lantai simen, ataupun lantai dia ni ada tikar, getah dan sebagainya. Maksudnya tidak boleh menyerap air. Najis tak boleh turun ke bawah. Apabila najis atas lantai, dia ambil air, dia spray, dia basuh najis, maka najis itu berlega di lantai dia. Air di lantai dia ni tak boleh nak asing di antara najis dengan air. Apa berlaku, tuan-puan? Menyebabkan seluruh lantai dia itu akan jadi mutanajis. Walaupun bersih, walaupun ada bau dah cantik semua, tetap dihukumkan tempat itu najis, tetapi najis hukmi. Makanya macam mana cara untuk basuh najis hukmi? Info dia sekadar info sahaja. Dia kata, mana contoh najis hukmi? Seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifatnya, hilang cirinya, memadailah dengan dicucur air pada tempat yang kena najis itu. Jadi tak perlu, hanya satu sahaja, satu langkah sahaja. Najis hukmi mudah, tuan-puan, untuk kita basuh sangat mudah. Kita cucur sahaja air itu, ambil syarak sahaja. Cucur saja air itu. Semua kawasan yang ada najis hukmi itu kita just jirus ataupun kita cucur sahaja, tak perlu kita gosok dan sebagainya. Settle. Baik, info yang kedua, tambahan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, arak apabila telah jadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci. Hukum arak itu suci. Bila suci tu? Bukan ketika dia arak. Kalaulah ketika dia arak, tak sucilah. Orang panggil arak ni najis. Apabila dia bertukar menjadi cuka, tapi syarat dianya nak jadi suci cuka tu, kita boleh makan cuka kurma, tuan-puan. Kita boleh makan cuka kurma, cuka apple, kita boleh makan cuka anggur. Cuka anggur boleh makan. Tetapi perahan anggur ketika mana dia dinamakan arak itu haram. Kenapa? Kerana najis. Arak itu najis. Baik. Hukumnya suci dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Ini syarat proses nak buat arak tu, tuan-puan. Proses nak buat arak, yang kata suci cuka, kita nak makan cuka anggur ni. Kita nak makan cuka anggur, kita nak minum cuka kurma. Suci cuka tu, tapi kena ingat proses dia bagi betul. Proses nak daripada arak nak jadi cuka, daripada arak tu, arak ketika dia menggila, proses buat kurma ni, tuan-puan, ketika dia menggila, dia jadi arak. Dia hilang menggila, dia akan bertukar menjadi cuka. Maka cuka itu bersih. Cuka itu tak najis, boleh minum. Dengan syarat apa? Dengan syarat proses pertukaran arak kepada cuka berlakunya proses dengan sendiri, tidak dimasukkan apa-apa. Tu. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Apa saja benda lain, sama ada benda lain itu air, ataupun benda lain itu batu, ataupun benda lain itu sudu, atau apapun benda lain, walaupun setitik air tidak dibenarkan masuk. Kalau setitik air masuk ketika dia arak itu, ketika dia menggila itu, menyebabkan dia bertukar jadi cuka,
cuka itu tetap najis. Contohnya kita tertinggal sudu, kita masukkan sudu dalam ketika dia arak, ketika dia buih jadi arak itu, masukkan sudu, dan proses hilangnya buih itu, hilangnya menggila itu jadi cuka, dan cuka itu najis. Kenapa? Kerana ada sudu yang bercampur dengan najis. Jadi sudu itu mutanajis. Apabila dia berada dalam cuka, cuka juga jadi mutanajis, jadi najis. Jika ada benda lain dalamnya, dalam arak itu, ketika dia proses menggila jadi arak itu, nescaya tiada suci cuka itu. Apabila suci cuka yang telah bertukar daripada arak itu, maka tempat cuka itu ikut sama suci. Tempat itu pun tak perlu dibasuh. Tempat bekas tu, bekas yang arak kita buat tu, masa mendidih, menggila, proses menjadi arak, tempat itu pun najis. Tapi apabila dia hilang menggila, dia hilang buih, dia jadi cuka, maka semua cuka pun bersih, dan tempat yang dalam cuka itu, tempat yang kita buat cuka itu juga bersih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, dia ada 3 penutup. Penutup poin yang ketiga, info tambahan yang ketiga, cara basuh daging. Ini sangat familiar di dapur ni bagi orang perempuan. Ini kena alert, kena take care lah. Apa dia? Peringatan. Dia pun dia buat awal lagi tuan-tuan, peringatan. Kalau tak beringat memang kita akan bedal lah. Kita hantar wal bedal, basuh je ikut dam, basuh ikan pun ikut dam, basuh daging pun ikut dam. Apabila tak syarak, tak panduan syarak kita tinggal, maka dia apa yang dia ikut, dia akan ikut nafsu dia. Tu dia panggil ikut dam tu, ikut nafsu dia, ikut rasa sedap lah. Lepas basuh najis, lepas basuh ikan, lepas basuh daging, letak balik dalam besen, campur balik, campur air, bersih dah, tapi campur air lagi, air akan bertukar menjadi darah, mutanajis balik daging tu. Mutanajis tu dia tak basuh balik, dia ambil masuk dalam periuk. Itulah yang bahayanya, kita akan makan mutanajis. Cara-cara membasuh tiap-tiap yang kena najis yang diiktiraf oleh syarak ialah dengan dicucur. Ni. Ini bidan kuasa syarak. Cara kita nak buat apapun tuan-puan bidan dalam agama, mesti kita refer kepada panduan. Di bawah peraturan syarak. Jadi cara nak basuh najis, syarak telah menetapkan panduan ataupun peraturan yang jelas. Mana peraturan dia? Tiap-tiap yang kena najis itu diiktiraf, diakui oleh syarak, ialah syarak menetapkan peraturan dengan dicucur atau dijiruskan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Ataupun kita panggil air itu mesti datang ke atas benda yang nak dibasuh, mesti jirus, mesti cucur. Tu orang sebelah utara kata air lalu. Meskipun sekali lalu, sekali cucur, sekali jirus dah hilang, okey. Jika tidak diperbuat begitu, jika tak cucur, tak jirus, tak air tak lalu, apabila air itu tak lalu, apabila air itu tak jirus, apabila air tak kena tempat najis, macam mana? Umpama dicelupkan benda yang kena najis. Najis itu kena pada air, bukan air itu kena pada najis, tidak. Ni kesan dia tak sama. Umpama dicelup benda yang kena najis ke dalam air yang sedikit, seperti dalam besin ataupun dalam periuk yang telah ada air menanti di dalamnya, walaupun air itu mutlak, walau beberapa kali celup sekalipun, hukumnya tidak suci juga. Dia main celup je air. Ambil daging dia ni, seketul ni, daging dia ni, letak air dalam besen, dia celup, kicah, dia letak balik dalam periuk. Ambil daging kedua, kicah, dah air dalam besen tempat dia kicah tu tumpan dah bertukar jadi air darah. Maka dia celup dalam air darah, dia angkat, kononnya bersih, dia letak dalam periuk. Itu cara itu tak dihukumkan suci. Cara itu tidak dihukumkan suci. Hal ini mustahak diambil perhatian. Kerana apa mustahak sangat ni? Zaman dia, bukan zaman kita lagi-lagi lah. Kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan
dan di warun-warun dan di sebagainya, dan di rumah-rumah sebagainya tu. Tak kisahlah di warun ke, di rumah ke, di kedai-kedai makan ke, orang membasuh daging yang berdarah ataupun ikan yang berdarah atau sebagainya. Sebagainya ni apa? Ayam ke, asalkan jenis yang ada darah. Cuma dia nak cerita daging dengan ikan ni, daging ni jenis darah yang banyak dalam daging. Kita wajib buangnya adalah darah di luar. Di luar tu kita basuh buang, darah dalam daging tetap dia akan mengalir. Sebab tu kita tak boleh selam dalam air, sebab darah dalam daging dia akan mengalir. Tu. Atau sebagainya. Pakai celup sahaja. Dia kata ramai orang di kedai-kedai makan, di warung-warung dan di rumah-rumah, orang basuh daging yang berdarah ni, dia guna celup sahaja. Celup dalam air, kicah dalam air, masuk dalam periuk. Ada pun tumpuan yang orang selalu tanya, dia kata kita dah basuh cantik ikut prosedur syarak dah, tapi kita letak dalam air, dalam periuk, kita masukkan kuah, dia akan mengalir darah. Itu dimaafkan. Tapi sebelum darah yang keluar bercampur dengan air dan bercampur dengan kuah yang dimaafkan, kita mesti follow, kita mesti ikut peraturan bersuci najis dulu. Mesti air kena daging. Jangan kita air kena daging dah cantik dah, kemudian kita masuk dalam besen tu pula bertakun dengan air itu berubah darah, jadi najis balik, jadi mutanajis balik. Ini kena jaga tu panas. Jadi kita dah basuh daging tadi, dah cucur dah buah paip, kemudian jangan kita letak daging yang dah bersih itu dalam bekas yang ada air, sebab dia akan keluar balik darah, dia akan bercampur dengan air mutanajis balik, jadi hukum daging itu jadi mutanajis balik. Kalau kita nak letak juga dalam besen, kita letak dalam bekas yang boleh dijak, boleh diasin, maksudnya kita, orang tua kata bilas. Kita boleh bilas, air itu mengalir ke bawah. Kita masukkan dalam jak, kita masukkan dalam bekas yang boleh mengalir ke bawah. Dah suci dah, kita masuk dalam periuk, kemudian kita masuk kuah, tu alright. Sebab apa? Sebab kita dah masuk, kita dah bersih suci. Kemudian kita masuk dalam periuk, masuk dalam kuali, kemudian masuk air, masuk kuah. Dalam proses nak kuah itu dia akan bertukar balik menjadi darah, dia akan keluar balik. Itu dimaafkan. Itu dipanggil darah yang dimaafkan pada makan, tak dimaafkan pada sembahyang yang kita pernah bincang dulu. Wallahu a'lam. Bersugi. InsyaAllah tuan-puan, kalau ada kesempatan masa bila-bila akan datang, kita akan bincang tajuk tata cara gosok gigi. Tata cara bersugi ataupun tata cara bersugi. InsyaAllah untuk kuliah online setakat ni saja dulu. Sebab kita dah mula kuliah secara fizikal, kuliah secara bersemuka, kita akan sambung kitab di Surah Haji Ismail, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dalam bab muamalat. Kembali balik. Baik, insyaAllah tuan-puan, sebelum tu seperti biasa saya cuba tengok kalau ada soalan yang boleh dijawab. Kalau tak ada, okey, saya tengok dulu dalam Facebook, dalam Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kapek di surau terkena najis dan masih terasa najis, sahkah orang solat di atas tanpa lapik? Ya. Seperti kita sebut tadi, kalau rasa tu walaupun dia kuat, dah kita buang, kita tonyoh, kita gosok, tak hilang juga. Masih ada kesan, rasa boleh dikesan dengan tangan kita, kesak-kesak, kasar-kasar najis tu, dimaafkan. Cuma hukum dia tetap najis, tapi dimaafkan. Sah kita solat di atas kapek tersebut. Cuma apabila kita bertemu dengan alat yang canggih, alat yang boleh menghilangkan, kita wajib basuh balik. Kenapa? Kerana dia tetap hukum najis. Apabila najis tu kena basuh balik ketika mana ada alat yang boleh menghilangkan najis. Soalan seterusnya, sekira kita kawasan cucur najis hukmi, air cucurnya bertakum lama, bagaimana jika air cucur ini terkena orang solat? Baik, air ini tuan-puan, air cucur. Air cucur ni dia ada dua. Air cucur yang pertama, yang sebelum menghilang najis, kalaulah bercampur tu dengan tempat yang kita tonyoh itu dipanggil tetap air mutanajis, bukan air mustakmal. Itu kena jaga.
Kita baru duk proses menghilang, tak cuci lagi. Kita baru duk proses gosok dan air yang panggil apa, yang sekeliling kita tu, yang kita duduk basuh kesan ataupun tempat kena najis tu, tempat yang kena najis kita duduk gosok, tak hilang lagi. Air yang masih belum hilang najis, itu bukan air mustakmal lagi. Itu dipanggil air mutanajis, kena jaga. Terkena tu kena basuh balik. Tetapi setelah basuh, tuan-puan, setelah basuh dan zon hati kita dah hilang dah. Basuhan yang keempat contohnya hilang ataupun suci. Basuhan yang menyuci ataupun membersihkan tempat kena najis. Kali keberapa? Contohlah kali keempat, jirusan kali keempat, barulah zon hati kita kata dah bersih. Itu dipanggil basuhan pertama. Basuhan yang menghilangkan, basuhan yang membersihkan, basuhan yang menyucikan najis. Maka air itu dianggap air mustakmal. Kita dah belajar sebelum ni, air itu air mustakmal dengan syarat. Air mustakmal ni dengan syarat apa, tuan-puan? Dengan syarat air itu tak berubah. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau, dan juga tak berubah timbangan. Bukan makin banyak dia makin sedikit adalah sebab dia meresap. Kalau makin banyak, dengan jirusan kita setengah baldi, tiba-tiba jadi hampir satu baldi, bertambah. Itu bertambah dengan najis. Itu bukan air mutanajis, bukan air mustakmal, itu air mutanajis. Baik, settle. Mudah saja untuk kena air mutanajis ataupun air mustakmal. Seterusnya, sekira daging ayam dicucuk air dan darah mengalir ke sinki, tetapi ketika menggoreng, darah keluar dalam minyak goreng, sekiranya minyak terkena kain solat, sah ke solat? Okey. Jadi tuan-puan, ingat balik, kalau darah ikan yang telah dibasuh, darah ayam yang telah dibasuh ikut prosedur carutnya betul, masukkan dalam kuali, bercampur dengan minyak, bercampur dengan kuah, maka kuah itu ataupun minyak itu dimaaf pada makan sahaja, tidak dimaaf pada solat. Kalau kena solat, kena basuh dulu, baru boleh solat. Terpencik minyak yang bercampur dengan darah ikan, terpencik kuah ikan yang bercampur dengan darah. Sebab kuah ikan tu dia bercampur dengan darah, yang dimaafkan. Dimaaf pada makan, bukan dimaaf pada semua, tidak. Pada solat tidak dimaafkan. Kena basuh dulu baju tempat kena kuah tu, barulah kita takbir Allahu Akbar. Okey, soalan terakhir. Tak ada dah, habis dah. Okey, soalan terakhir dah jawab tadi untuk Al-Fadhil Tuan Bilal kita. Yang lain tu Ilan. Abang Zaki sebut pada sahabat semua boleh bagi handphone sahabat kepada Abang Zaki. Talian nombor Abang Zaki tu 0162019925 jika berkehendak untuk join kuliah di Syifa secara bersemuka. Ilan satu lagi, Al-Fadhil Tuan Haji Rosli, kepada semua pencinta ilmu sila PM nombor handphone Tuan ke Tuan Zaki. Okey, sekali lagi untuk dimasukkan ke grup kuliah Syifa untuk dapat rakaman ataupun live kuliah Syifa. Okey, nombor Al-Fadhil Abang Zaki kita 0162019925. Baik, itulah tuan-puan hari ini sekadar kita sempat untuk kita bertemu hari ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan Surau Haji Ismail, terutamanya Al-Fadhil Tuan Pengerusi kita, seluruh ahli jabatan kuasa tanpa saya menyebut nama, ahli jabatan kuasa Surau Haji Ismail, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-puan muslimin muslimat yang meraihkan dan juga membesarkan, menta'zinkan majlis ilmu sepanjang kita adakan lebih kurang 11 siri. Dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kuliah kita secara bersemuka ataupun secara fizikal di Surau Haji Ismail, insya-Allah. Saya serah balik kepada Abang Zaki kita. Wallahu a'lam. Amin Abang Zaki. Tak dengar. Oh ya. Okey, Terima kasih. okey, baru dengar. Terima kasih telah khusyuk sangat ni Ustaz. Khusyuk sangat. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Azhar kita
dengan muzakarah pagi ini, dan saya nak ambil peluang untuk mengakhiri Google sepanjang setiap minggu kuliah bersama Ustaz Azhar ni. Jadi saya nak berkata sikit tentang surah Al-Ismail. Siapa yang berkehendak nak join apa-apa kuliah, terutamanya kuliah bersiri kuliah maghrib, dengan ilmu yang sepatutnya kita pelajari, itu ilmu berdoa, semua ada dalam diri kuliah-kuliah yang akan saya susun jadualnya, terutama bermula daripada bulan 10, tapi dalam minggu ni pun ada juga yang ada ustaz-ustaz, sama ustaz saya daripada pondok, Ustaz Ahmad Basri, Ustaz sendiri, dan lain-lainnya ustaz. Jadi siapa yang berminat bolehlah menghubungi saya, dan saya akan masuk dalam grup grup sahabat Pondok Sifa. Jadi boleh mempelajari segala ilmu kat situ, dan saya akan berkongsikan juga dalam FB, dan rakaman mungkin kita boleh ulang-ulang untuk mungkin kita lupa atau dengan balik kembali, jadi senang untuk mencari mana yang ada masalah. Mungkin kalau tak mampu untuk mencari FB, boleh telefon Ustaz sendiri, boleh saya? InsyaAllah. Kalau ada masalah, tanya, ada kemuskilan, mungkin yang tak dapat nak selesai, jadi kita ada rujukan daripada kepada Ustaz Azhar, dan Ustaz Azhar free lah untuk, kalau Ustaz Azhar tak free, dah mahal lah ni, take message dulu lah Sa'id. Betul. Okey, tidak memuatu, terima kasih banyak ke sahabat semua yang istiqomah dengan dari ilmu, terutama ilmu akhirat. Dengan itu saya mengakhiri ucapan saya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, sama-sama. Terima kasih. Kembali kita jumpa lagi. Minta diri dulu. Baik, di Facebook saya rasa tak ada soalan. Saya cuba chat kalau ada. Kalau tak ada, takat ni sahaja. Kalau yang atas-atas tu tempat nak tengok tuan-tuan. Kalau atas-atas tu mungkin tak ada lah kot. Al-Fadhil Ustaz Afifi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rasa dengan melihat dan zon sahaja boleh ke? Okey. Dia rasa ni memang rasa dengan lidah zon. Tak perlu yakin, tak perlu letak. Cuma kalau benda itu tidak mesti dia akan terasa dengan sentuhan kita. Kan kita gosok dengan tangan. Tempat-tempat yang sentuhan kita tu yang ni kena clearkan. Contohnya di lantai, lemak contoh ni, bukan lemak yang tak najis, contoh sahaja, sebab kita nak cari dari sudut rasa sentuhan ni dia agak payah. Contoh kalau lemak babi tu memang nampak, lemak babi ni dia rasa berlemak, rasa macam dia panggil berminyak lagi tu, rasa macam berminyak, itu dari sudut rasa sentuhan. Jadi kalau kita masih lagi terasa benda itu tetap kuat dan dia tak maafkan. Kena gosok sehingga tak zon hati kita, gosok pun tak hilang dah. Ketika tu barulah dimaafkan, tapi tetap najis lah, cuma dimaafkan untuk kita solat. Adapun dari sudut nisbah rasa tak wajib. Zon sahaja memadai. Kalau benda ni rasa bagus soalan ni tuan-tuan, bagus. Sebab dari sudut sentuhan tak ada. Sebab benda ni contohnya kita ada panggil apa tuan, tak apa saja najis, sentuhan memang tak rasa dah pun. Cuma yang ada apa? Warna ada, bau ada, tapi rasa di lidah adakah wajib letak di lidah? Tak wajib. Maknanya dari sudut rasa dah okey. Sebab dengan tangan tak rasa apa pun, dengan lidah tak wajib. Cuma yang tinggal apa? Warna dan bau. Maka dia isu yang kedua. Kalau rasa warna dan bau, isu lebih mudah, syarak lebih longgar sedikit. Nampak warna, hilang dah warna. Bau,
Tonyo, gosok-gosok tak hilang bau. Sukar untuk hilang bau. Apa cara dah kita buat tak hilang juga. Ketika itu dihukumkan suci. Bukan dimaafkan, dihukumkan suci. Dia lebih longgar daripada isu pertama, sentuhan. Rasa dengan sentuhan, bukan rasa dengan lidah. Kalau benda tu najis yang unsur dia tak nampak dah dengan mata dan tak dengan tangan pun tak rasa apa, tak wajib kita letak di lidah. Itu okey, bagus soalan tu. Itu saja soalan. Saya rasa kalau soalan lain saya cuba cek, saya akan jawab secara bertulis. Baik, terima kasih banyak kepada tuan-puan semua yang meraihkan program kita ataupun meraihkan pengajian pagi ini, pengajian kita pagi ini. Dan insya-Allah tuan-puan, kita hari ini adalah bahagian terakhir kita dah stop sebab kita dah boleh pergi ke surau. Jadi kita tak buat lagi kuliah duha secara online. Kita ni saja. Adapun kuliah duha yang kita kekal setakat ni tu hari Sabtu, itu kita masih kekal online hari Sabtu kita masih kekal. Yang lainnya semua kita dah mula di surau secara fizikal. Baik, terima kasih banyak. Kita doa, lupa tadi nak doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfaqna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan. Terima kasih kembali.